42. Punya. Oi. Oh, ya bos.
bagus dah ni. Dah tukar gambar. Okey sir, terima kasih sir. Nampak macam semua nampak gambar dekat. Sir, gambar saya okey kan? Gambar dekat sangat. Saya pun nampak muka, saya letak, saya zoomkan muka saya. Nampak lah dia punya tu. Yang seru kan? Hidung kau dia nampak. Apa dia aku? Hidung kau dia nampak. Hidung kau nampak. Dia aku. Jangan sampai aku cakap pasal gigi kau. Jom dah termas saya ni. Okey, jom. Nanti masa nak habis, saya akan masa nanti nak habis saya akan akan attendance saya check masa nak habis dah lah. Okey sir. Okey, so maksudnya saya akan ambil attendance masa akhir kelas lah. Sebab nanti jangan beri alasan pula masa kelas habis tu ada beritahu lah kalau ada hal ke Okey sir. Nanti apa-apa saya beritahu sir.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sir. Selamat petang Selamat petang, Sir. So, kita mulakan kelas untuk pelajar Muslim. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham pelajar yang baru meninggal dunia hari Jumaat yang kemalangan. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah supaya arwah Allahyarham pelajar bekas pelajar ataupun pelajar KYPG lah, semester 8 diploma digital elektronik biasa. Dan kita sekarang pada Al-Fatihah dan kita doa supaya roh beliau dicepatkan bersama-sama orang beriman, dan juga Fatihah ini siarkan pada kedua ibu bapa kita dan kepada diri sendiri serta kepada jiwa Nabi Muhammad SAW. Fatihah. Alhamdulillah. Okey, hari ni kita akan sambung tajuk baru. Rasanya yang lepas tu boleh buat kan, saya tengok banyak yang betul tu. Yang salah mungkin dia main tam je kan. Okey, kalau awak buat jadual, rasanya awak boleh jawab soalan tu lah. So kalau awak boleh sediakan jadual, ada jawapan tu awak boleh buat. Awak boleh buat lah ya, untuk ni, untuk final. Tapi yang bab ni risk and return ni agak susah sikit. Tapi dia ada formula lah, dia ada saya ada sediakan Excel, awak je masukkan data-data dia akan kira secara automatik. Tapi awak kena faham lah dia punya ni.
Okey, saya pun buat rakaman juga dekat OBS Studio. Kat sini pun kalau emergency saya akan buat rakaman juga dekat ni. So ada 2 rakaman satu dekat ni yang awak tengok ada REC to record tu. So awak kena ingatkan saya nanti tadi pagi kelas tu terlupa lah untuk record ni, tapi ada OBS Studio. So OBS Studio ni yang awak nampak muka saya nanti. Awak nampak muka saya kan kalau awak, tapi sekarang ni awak tak dapat tengok muka saya sebab saya gunakan ni. Saya gunakan kita ada satu kamera saja, jadi dia tak boleh double kamera. Untuk bab yang ini kita perlukan 2 kali pertemuan lah. Minggu ni kita habis lah. Alhamdulillah juga kita dah ikut track lah. Dan awak kena jangan lupa lah masa cuti nanti awak punya assignment tu dah boleh mulakan ke apa mungkin ke test pun insyaAllah lah. Lepas cuti lah test nanti Okey, kita akan masuk chapter baru ni. So, awak boleh guna saya pakai 2 skrin. Awak boleh guna chat tu dekat awak punya tu. Awak punya apa ni, Google Meet, boleh guna chat ataupun guna raise hand tu raise hand tangan, tapak tangan tu. Ataupun boleh guna mikrofon, okey. Benda ni dah dirakam maksudnya awak boleh tengok nanti kat YouTube. So nanti pastikanlah ketua beritahu okey. Biasanya lepas kelas tu saya akan upload pada ni kat YouTube. So kalau dah lama sangat saya tak ada YouTube, saya delete je tu, jadi awak tak. Tapi sebenarnya ni sebenarnya yang selepas pun ada nota, ada YouTube ni semua dah detail lah dia ikut tajuk. Okey, jadi awak tulis sikit, awak kena subscribe lah YouTube saya, HUUDEMEEN. Okey, nanti awak boleh tengok lah saya punya tu, tak tertinggal. Ni awak nampak kan dia punya tu risk and rates of return. Bagus juga saya ada 2 slide. Jadi memang saya tahu yang 2 slide maksudnya ada dua bukan 2 slide, dua desktop, dua apa? 2 laptop Awak yang kata saya kaya pula, 2 laptop ni adalah satu keperluan satu keperluan maksudnya ada pelajar pun guna 2 juga. Satu guna handphone, satu guna tu. Jadi dia tak tertinggal lah. Tak ada alasan tertinggal ke ataupun line slow ke Itu yang ada macam Razin tu, yang ada wifi kat rumah ke, ada pun Unify siapa-siapa yang ada Unify tu, saya sarankan awak boleh guna 2 lah. 2 awak boleh masuk sekali sentak tau. Gunakan yang apa nama, link tu awak just. Jadi baru ni saya boleh nampak lah apa yang awak nampak pun saya nampak. Saya macam student lah, satu slide ni, satu laptop ni macam saya student juga jadi awak boleh boleh chatting kan. Saya boleh nampak lah apa yang awak boleh ada situ. Okey, yang ni stand alone resource. So awak kena sediakan kat sini ialah testpad lah. Awak salin. Jangan awak menunggu nota, menunggu video, nanti awak tak faham masuk angin keluar asap. Okey, awak masuk angin keluar asap. Jadi satu apa awak tak faham nanti. Okey, risk and rates of return ini ialah risiko dan pulangan. Okey, risiko dan pulangan.
Okey. Risiko dan pulangan. Maksudnya kalau awak nak mendapat, kalau ikut dekat dia punya teori ni, risiko tinggi, pulangan pun tinggi. Dan kalau risiko tinggi, pulangan tinggi, high risk, high return lah. Low risk, low return. Maksudnya dia ada risiko Kalau setiap ni dia ada risiko dia. Kalau awak berniaga contohnya berniaga awak rasa berniaga paling risiko apa? Siapa boleh jawab? Emas. Emas. Berniaga paling risiko ni buat lawak je lah. Yang paling lawak. Berniaga paling risiko apa? Gosok gigi buaya je tu. Gigi harimau. Itu paling risiko lah. Siapa nak kerja gosok gigi harimau? Arubin. Jadi itu paling risiko, itu kan layan lah. Maksudnya bila mana kerja risiko, gaji orang yang jaga harimau, jaga buaya tu, besar lah gaji dia besar sebab tak ada orang nak ada kelakar lah tu. Tapi kalau berniaga yang tadi, betul lah awak kata tadi, kalau bisnes yang berisiko tinggi, untung dia pun tinggi. Macam MAS, AirAsia. Tapi risiko dia tinggi tau. Contoh risiko yang tinggi je lah. Ni yang risiko dia. Kalau jatuh. Harga saham jatuh, bisnes tak ada kan. AirAsia tu, dah tak ada orang nak ni. Dah tak ada orang nak gunakan perkhidmatan kapal terbang. Nak pergi overseas pun tak boleh. Sebab risiko dia tinggi. Awak kena faham tu Sebarang berniaga yang berisiko tinggi, dia ada risiko dia. Dan dia kalau dia untung tinggi pun, awak tak boleh ni awak tak boleh nak bising lah. Tak boleh nak marah, kata tak adil dan sebagainya. Sebab dia bisnes risiko. Macam yang oil and gas pun risiko tinggi sekarang ni. Dah kurang. Dulu kalau gaji, kalau saya kat oil and gas, untung besar juta-juta. Pekerja dia pun gaji ada yang 8,000, 20,000, 12,000. Baki ibarat macam awak Grab, kalau oil and gas sama, bayar awak sebaya sekarang ni, awak umur dia lulusan bidang dia lah, oil and gas. Lepas PM tu setahun, 2 tahun belajar, gaji dia 12,000. Tapi sekarang dah kena berhenti, sebab pulangan tinggi, risiko dia tinggi dan pulangan juga tinggi. Dia risk and rates of return ni yang berkaitan dengan risiko dan pulangan Kalau risiko rendah, apa berniaga yang risiko rendah? Apa jenis perniagaan yang risiko rendah? Yang risiko tinggi jatuh jual dadah pun sama. Jual dadah pun boleh. Jual dadah risiko tinggi tau. Tapi untung pun tinggi. Satu paket tu boleh jual berapa? Ratus kan? Untung satu hari boleh dapat 1,000, 2,000. Tapi kalau risiko rendah, apa berniaga yang risiko rendah? Potong kuku kucing. Potong kuku kucing? Menjual goreng pisang. Berniaga goreng pisang kan? Berniaga goreng pisang. Lagi jual nasi lemak. Bagus pandai. Jual nasi lemak. Okey. Awak jual nasi lemak lah. Nasi lemak yang 50 sen ke RM1 ke kan. Kalau banyak sikit nasi lemak dia RM5 kan. Kalau ayam ke. Kalau rugi tu setakat orang kata satu hari rugi 300. Tak ada dah rugi sampai juta-juta ke dan sebagainya. Kalau macam AirAsia dia punya ni, kalau parking satu bas, satu kereta terbang je, satu hari, kalau dia lalu saja kat airport tu, dah 6,000 lalu je.
Cecah sekejap 10 minit dah kena bayar RM6,000. Kalau dia lama lagi mahal tak tengok kapal terbang. Per cost dia RM6,000. Kita anggap satu hari RM6,000 lalu tengah perang kalau nasi lemak ada ke sewa di RM6,000 jadi risiko dia rendah. Yang ini stand alone risk. Kita akan belajar stand alone risk and then portfolio risk. Portfolio risk ni maksudnya kita akan tambahkan pegangan. Contohnya syarikat A, syarikat B dan syarikat C. Kalau syarikat A rugi, kita masih ada lagi pelaburan di syarikat B dan syarikat C. Contohnya kita ada buat investment di pelbagai lah maksudnya. Kita buat investment di syarikat kapal terbang. Jangan duit awak semua duit satu investment saja. So awak, contoh awak ada RM100,000, awak pecahkan kepada 3 ke 4 Kalau satu rugi, boleh ditampung oleh 2 lagi Okey, yang ni risk and return awak kena ingatkan. Yang ini penting. Saya lepas ada soalan ni, semua tak dapat jawab yang ni Nanti saya tengok balik soalan dia. Sebab mungkin pensyarah tak ni lah. Tidak orang kata highlightkan. Cuma saya bukan pensyarah lah, maksudnya dia dah begitu tapi mungkin dia tak ada student ataupun pensyarah tu tidak menekankan. Tapi yang ni kita cuba tengok ni nanti awak ingatkan saya, kita banyakkan latihan kat sini. Dan saya nak tengok ada soalan tak, yang soalan yang berkaitan dengan tu. November nanti saya tengok soalan 2021. Nanti saya tengok ada saya minta ada dengan student masa tu. Okey. Investment returns ini formula dia. The rate of return on investment can be calculated as follow. So awak salin sekejap boleh tak sekejap? Ini salin Maksudnya saya katakan kalau contohnya awak jangan risau awak rasa masa salin, jangan ada anggapan macam itu sebenarnya bila awak salin is 30% dah masuk dalam kepala awak salin sekejap. Tu jawab sikit, terus jawab. Kalau boleh terus jawab ni, berapakah return dia? Kalau awak ada RM1,000 dan awak dapat 1,100, berapa rate of return dia? This is very easy question. Then you can easily answer without the formula. Then you can easily get the answer. Ini ada yang keluar masuk ni apa pasal Cepat awak buat, boleh So mungkin dalam awak punya bilik tu ready lah test pad, ready lah minumnya, makannya enjoykan kepala awak. Jangan tertidur pula So saya buat kelas petang ni so saya suruh awak aktif sikit lah. Tapi kalau boleh tengah hari awak tidur tau. Biasa memang saya tengah hari saya tidur. Kalau dah siap beritahu
Awak tengok ni amount invested ni sama ni. Jawapannya kosong ke? Kosong pula. Invest awal-awal, receipt ni awak dapat. Return. Saya dapat 0,1. So jawapannya ni 10% Betul. Okay, saya tertinggal yang ni, okay. Saya tertinggal yang ni, tertinggal slide. Sama ni. Awak salin sekejap ni. Apakah dia risiko pelaburan? What is investment risk? Pelaburan ni maksudnya awak nak melabur invest di duit awak akan bertambah lah, awak jangka kan. Tak kisahlah awak buat saham ke, dekat apa, buat bisnes ke. So awak salin sekejap. Dua jenis risiko pelaburan, investment risk. Satu, stand alone risk. Yang kedua, portfolio. Kalau ada perkataan portfolio kalau ada perkataan portfolio, ia adalah maksudnya lebih daripada satu. Saham lebih daripada satu lah. Kalau macam seorang lelaki
kahwin dengan orang perempuan, ini nama stand alone risk. Kalau kahwin dengan 2 portfolio stand alone maksudnya awak kahwin seorang je, itu stand alone. Awak invest pada satu saham saja, awak harapkan satu lah. Seorang isteri Kalau isteri ni bagus lah. Kalau dia ni tak bagus lah. So kalau ada 2, 3, kalau satu teruk, boleh dibantu oleh yang bantu oleh. Tapi risiko berkahwin di 2, 3 ni teruk lah. Boleh bergaduh kan. Sir, habis tu maksudnya kita kena kahwin 2 ke? Tapi risiko dia tinggi lah. Oh maksudnya kalau kahwin 2 untung banyak Dia mengurangkan risiko lah. Okey, saya faham. Terbaik kahwin dah sini. Dia mah kahwin dia lah. Kalau contoh ada company A, company B, company C, kalau awak hanya sahaja A sahaja, tanpa awak labur pada B dan C, so kalau A rugi, awak terus rugi. Contohnya lah AirAsia, tapi yang lain, contohnya Top Glove sekarang untung kan. Lagi Foodpanda contohnya kan, untung. So kalau ni AirAsia contohnya. Waktu pandemik ni kalau dia rugi sini, kalau awak hanya berharapkan satu ni, awak akan rugi jatuh lah. Okay. Yang ni stand alone maksudnya satu. Investment is risk is related to the yang ni agaknya susah sikit dia punya ni. Apa maksud risiko ni? Probability of earning a low or negative actual return. Apa maksud risiko? Macam contoh, awak bawa kereta ataupun naik bas lah ataupun naik motor. Kita ada satu naik train, kereta api. Yang kedua pergi naik motor. Yang ketiga kereta. So mana yang paling risiko? Tentunya motor lah. Motor paling risiko. Tapi dia paling cepat kan. Yang kedua risiko ialah kereta. Ni risiko, risk. Apa maksud risiko ni? Apa maksud risiko ni ialah dia risk ni dah berkaitan dengan negatif yang kita nak elakkan yang kita tak suka itu risk. Kemungkinan, probability. Contohnya awak naik motor, kemungkinan accident tu memang ada lah. Semua accident ada. Awak naik apa? Kapal terbang ada, terhempas. Kereta api yang paling kurang Kereta api paling kurang lah, awak tengok rekod lah. Tapi dia masih ada juga risiko. Kalau saya ada cerita dengan mak saya dah. Mak saya umur agak 80 lebih. Dia tahu pula kat Pakistan, selalu kat berita tu pun ada accident kereta api meninggal Tapi kat Malaysia ni belum ada lagi. Jadi kalau awak agaknya awak tak ada lawan sibuk sangat kan untuk jaga keselamatan, awak sibuk ke? Kalau menteri besar ke, Perdana Menteri, awak tak adalah sibuk mana kan. So jadi kalau awak nak pergi jauh-jauh, naiklah kereta api, train contohnya pergi. Sampai saya nak tanya lah, stesen kereta api awak tahu kat mana? Ke tak tahu stesen kereta api? Tahu? Kat mana? Tahu? Dekat Muar. Muar? Mana? Apa dia? Mana?
Saya orang Sungai. Takkanlah murah. Yang dekat yang dekat dengan Sungai awak. ada. Sungai. Nampaknya awak tak pernah tahu pasal kereta api ni. Jadi saya ni orang kata saya 2 tahun ulang-alik naik kereta api buat master kan KL kan. Jadi insyaAllah contohnya kalau awak Johor, kalau kat Johor tu naik daripada lah depan Komtar tu kan. Kan. Ataupun kat Kempas ada. So awak naiklah kereta api. Kalau pelajar dapat diskaun 40% lagi kalau pergi KL lah. Jadi kalau contoh ada yang kawan awak ke saudara mara ke so awak kena pergi awal lah naik kereta api sebab dia yang paling selamat berbanding dengan motor dengan kereta. Sebab itu awak kena elakkan lah kalau boleh naik motor ataupun kurangkan naik kereta ke sebab kadang-kala kita tak tahu. Kadang-kala kita tahu alih-alih ada orang langgar ke kan. Kita tak tahu. Sebab itu kalau contohnya kalau awak ada naik motor, sesekali awak naik kereta ke dan sebagainya. Untuk mengurangkan awak punya kemungkinan awak dilanggar. Ataupun macam sama juga kalau awak buat investment, awak jangan satu saja fikir awak satu saja naik motor saja ataupun yang tadi awak satu company saja. Biasanya orang kaya, kalau tengok orang paling kaya di Malaysia, macam-macam company dia invest. Tasik Mokhtar tu macam yang Tasik Syed Mokhtar kan. Dia ada bisnes tepung, bank, kenderaan, perkapalan. Sebab dia ada banyak portfolio orang kata banyak bisnes. Sebab untuk mengurangkan kemungkinan lalu berlakunya risiko kerugian. Ibarat contoh awak Asia saja. So itu yang kita dapat tu, investment risk tu, dia rugi. Contoh kalau saya beritahu, kalau awak beli kejap saya guna masa awak sekejap. Share price contohnya. Kita boleh tengok share price AirAsia untuk 2019, 2020, 2021. Graf. Sekarang ni harga dia lebih kurang berapa ni? 0.75. 75 sen 75 sen satu saham. 2021. Dulu sebelum pandemik RM1.15. Kan? Saya bukan nak tipu lah Ni awak tengok sekali. Februari 2020 RM1.15. Okey. Ni sebelum betul ni. Dia March kan? RM1.15. Sekarang ini Januari 2021 dah berapa? Tinggal 75 sen. Harga saham, share price.
Contoh awak ada, contoh kan, awak belilah sebanyak apa, RM11,500. Sekarang dah tinggal berapa? RM750 saja. Jauh tak harga dia? RM7,500 saja. Separuh Awak invest RM11,500, duit sekarang pada Februari 20, duit awak RM11,500, sekarang dah tinggal RM7,500. Harga dah turun Harga dah turun daripada RM1.50 kepada 75 sen. Kalau kita tengok tadi tu, ada tak yang sebelum-sebelum ni? Dia tak tunjuk ni agaknya lebih tinggi. So dia makin lama makin turun. Sekarang dah stable bulan March dia makin turun kat sini dah RM1.15 ni. Ni mula RM1.26, RM1.19. March dah turun. Memang semua tahulah. Semua satu dunia ni tahu bahawa syarikat kapal terbang semua jatuh lah. The greater the chance of lower than expected or negative return, the riskier the investment. Lebih berisiko Tajuk ni memang susah sikit Chances awak, the greater the chance of lower than expected or negative return, the riskier the investment. Maksudnya, chances awak nak mendapat negatif besar, so risiko pun tinggi makin tinggi okey. Awak yang ni kalau boleh awak lukis dulu. Nanti saya akan terangkan di mana yang berkaitan dengan ni firma X tinggi, firma Y landai. Okey. Ini probability distributions. Awak salin dulu lah. Yang ini lah risk risiko risk. Ataupun probability outcome ni outcome. Ni out di sini dia ialah probability density.
Awak jangkakan awak akan dapat 15% ni. Awak punya return ialah berapa? 15%. Syarikat X ini lebih menggunung ni, mencanak, meninggi ke, dia rapat sini, dia rapat apa Maksudnya nak mencapai 15% ni dia lebih cepat dapat firma X. Berbanding dengan firma Y ni dia lebih jauh melandai. Lagi sukar nak mendapat 15%. So yang ini awak ingat, firm X ini risiko dia rendah, lower the risk. Firm X. Awak ingat tu je lah. Berbanding dengan firm Y. Firm X ni risiko dia ialah lebih rendah kerana dia menghampiri kepada 15%. Boleh mencapai 15%. Kalau risiko ni, kadang-kadang yang ini nak mencapai kepada 15% terlalu apa? Terlalu jauh. So kalau yang ada graf macam ini, awak ingat je firm X ialah risiko yang rendah. Okey. Sebab dia punya ini, dia punya kepit ni, dia terlalu ni menghampiri ni. Kepit ke ataupun yang dalam bahasa biasa dia ialah the tighter the probability distribution. Tighter tight. Ketat lah. Ni maksudnya dia mencuram ni. Ini maksudnya apa? Tighter. Nah, kalau kita ada gunung sini, ini dengan kalau yang ni lebih apa? Dia lower risk berbanding dengan ni. Okay. So ini dia punya ni lah, dia punya orang kata teori dia. So ini teori, jarang keluar exam. Dan seterusnya ialah apa? Yang ni. Ini tahun 1926 hingga 2001, return dengan standard deviation. Nanti kita akan kira. Standard deviation ialah untuk awak nak mengukur risiko. Risk. Ni return. Return versus risk. Untuk syarikat yang kecil, return ialah return maksud pulangan yang tadi awak mula tadi 17.3. Tapi risiko dia yang tadi, risiko dia tinggi. 33.2%. Okey, dia lebih landai lagi. Ni risiko tinggi. Small company ni, awak tengok risiko rendah. Pulangan pun rendah, awak tengok risiko tinggi, pulangan pun tinggi. Kalau sekarang yang paling tinggi investment ialah Bitcoin kan. Yang orang sebut sebagai Bitcoin tu. Dulu dia harga satu Bitcoin tu ialah contohnya
sen 5 tahun lepas. Sekarang nilai dia yang satu keping yang sama dah nilai dia 176,000 Daripada 17 sen nak beli, dah sekarang 176,000. Kalau awak tak percaya, kita tengok harga Bitcoin price. Okay. Ni 38,000 ni lah. Last price 38,000. Sekali dia turun, nampak? 38,000 duit US tau. Kali yang 4 130,000 Kalau saya nak cerita Bitcoin ni, dia bukannya ni lah. Dia secara komputer saja Secara awak masukkan duit dalam komputer, counter kat komputer bank in, dan dia akan mainkan, harga dia akan naik turun lah. Itu di luar daripada skop kita belajar ni. Tapi kita nak tunjuk sini, awak tengok sikit. Ini small company. Contohnya small company syarikat-syarikat yang, kalau awak tengok syarikat-syarikat kecil ni, biasanya dia punya return tinggi tau. Syarikat kecil tu contohnya kedai runcit contohnya kan, untung tinggi berbanding dengan large company ni. Large company sebab dia banyak kena bayar macam-macam dia kena macam-macam peruntukan, gaji besar gaji bos-bos besar dan sebagainya. Bond ni lah kerajaan punya, government Ini adalah apa? Saham government, saham kerajaan lah. Contohnya kalau sini, contohnya ASB, kalau Malaysia ni ASB lah, lebih kurang dalam 4% gitu return dia. Ini bond-bond ataupun pinjaman kerajaan, dia lebih kurang ni lah. Pinjaman kita, pinjaman yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kerajaan meminjam duit dan dia akan bayar. Nanti kita akan belajar bonds okay. Kalau awak perhatikan sini, high risk, high return. Risiko tinggi, return pun tinggi. Ni lah small company, dia punya risiko tinggi, return pun tinggi. So dia dah kira ni lah. So ni tak payah. Yang ni. Ini dah mula soalan final ada tengok salin jap. Expected rate of return. Salin jap. Ini formula dia. KIPI. Kalau boleh saya ada setengah buku, dia gunakan dia punya, kalau awak boleh tulis ada setengah buku P ialah probability. P ialah probability, kebarangkalian. K ialah apa? K ialah return, pulangan. K ni kadang-kadang disebut sebagai R K atau boleh tak? K ni kadang-kadang disebut sebagai R. Ada buku menggunakan R K atau R.
R adalah stand for return. K pun return. Yang ni mungkin tak kisahlah, dia formula yang sama. Cuma tukar saja K jadi R kadang-kadang. Yang ni pun samalah, K ni pun. Ni pun samalah, K ni pun sama R. Ada gambar ni. Ni namanya apa? Head. Head ataupun jangkaan. Expected. K head ataupun R head. Sama je. Jangkaan pulangan, K. Jangkaan pulangan. Okey, saya akan terus beri soalan sini. Awak aja formula saja. Saya beri soalan lain okey. So formula dia adalah apa? K K head sama dengan apa? KI kalikan dengan apa? PI. Ya. Apa maksud yang ni? Ni maksudnya ialah jumlah. Ini maksudnya sum ataupun jumlah. Boleh tak? Ini I ni maksudnya apa? I ni maksudnya 1 ataupun 2 ataupun 3. Ya. Dia boleh menjadi K hat ni sama dengan ginilah. K1 P1 tambah K2 P2 tambah K3 P3. Kalikan. Okey. Jadi saya akan beri soalan. Yang ini ialah saya akan beri soalan Martins. So kita ada probability of this demand occurring. Okay, saya tukar warna hitam. Yang kedua lah rate of return. Salin ni. Ni ada dalam exam ni. Rate of return if this demand occur. Yang ketiga ialah yang ni dua Ni P lah, ni P lah. Ni probability ialah apa? P. Tahu P. PI lah. Rate of return ialah K. Alright. So kalau awak tengok formula ni, yang ni lah, ada satu lagi lah ekonomi sorry. Ini ekonomi Ekonomi which affect the demand Economy which affects the demand. Ni satu, boleh tak? Ni satu. Sini dua. Sini tiga. Yang inilah produk Ini produk. Hasil dia jumlah dia ialah 2 darab 3 sama dengan 4. 2 ni darab dengan 3. Tu. Senang je.
senang saja yang ni. Biasanya pelajar akan dapat markah penuh lah. Kita ada ekonomi strong, normal, weak. Maksudnya kalau keadaan ekonomi strong macam tahun, ibarat dia macam tahun berapa? Ingat strong ni macam ibarat tahun 2000, sebelum pandemik 19. Okay. Normal macam 2019, strong ni mungkin sebelum tu ya. Tahun 2007 contohnya. Weak sekarang ni pandemik. Okay, weak contohnya pandemik lah. Ni sekarang ni. Covid. Tu yang lain tu dia lah. Okey, kalau strong maksudnya bila strong awak akan dapat sini 0.3, probability dia lah 0. Ni Martin cakap Martin ni. 0.3, yang ini ialah 0.4 salin Yang ini ialah 0.3. So awak dapat 1.0 Mesti jumlah dia probability untuk tiga keadaan ekonomi ialah 1.0. Saya beri umpama macam inilah. Hari ni cuaca, awak rasa tak? Hari ni cuaca panas, awak rasa berapa persen? Daripada 100%, ni awak pada ni Apa maksud probability ni? Apa maksud probability? Kemungkinan. Yes, kemungkinan. Contoh cuaca. Cuaca di Malaysia untuk panas awak rasa, sekarang hari ni, untuk panas awak rasa berapa persen? Di Malaysia lah. 80%. 80%. Untuk panas, untuk hujan berapa persen? Hujan 20%. 20%. Maksudnya dia mesti 100%. Atau sini lah 0.8, sini apa? 0.2. 0.2. Awak tulis je. Ini probability untuk cuaca pada hari ini. 7/2. Kalau masa waktu banjir tu, hujan mungkin lebih. Dia mesti gitulah. Daripada 100%, berapa dia punya kemungkinan gitu Okey. Inilah probability. P lah, P. Contohnya kalau kita buatlah sini di Johor. Ni Johor lah. Kalau KL lain pula tu Perlis contohnya, Perlis. Dia berbeza-beza percentage dia. Okey, kalau yang ini ialah 0.3, dia mesti 1.0, 1%. Rate of return dia, awak akan dapat bila keadaan ekonomi baik, awak akan dapat strong. Kemungkinan kita punya rate of return untuk Martin ialah 80%. Untuk normal kalau strong, normal ialah apa? Dia akan dapat untung hanya 10%. Dan kalau lemah, mesti negatif lah. Negatif 60%. Ini tak semestinya 100%. Boleh tak awak tulis situ? Dia not necessary 100%. Okay? Boleh tak? Yang ini, dia tak ada jumlah. Ini mesti 100% ni. Ataupun 1.0. Tapi ni tak semesti. Kalau jumlahkan tak semesti dapat 100%. Cuma awak tahu bila weak, awak akan rugi 60%. Jadi, formula dia ialah apa? Formula dia ialah P kalikan dengan K kan tadi kan? PK kan? Tadi ingat tak formula dia? K kali dengan P. Ataupun K kali dengan P atau P kali K So, awak cuba darabkan ke semua ni. Contohnya, yang ni 0.3. Awak darabkan dengan 80%. 0.3 darabkan dengan 0.8. Awak akan dapat apa sini? 0.24 ataupun apa? 24%. Awak cuba buat yang ni. Boleh tak? Buat yang ni. Ni berapa? Ni berapa? Dan seterusnya awak jumlahkan lah. Awak jumlahkan ni berapa persen, okey?
Cuba buat. Ini untuk produk investment kat Martin. Ini maksudnya sini ialah ini maksudnya apa? Ini P1 K1, P2 K2, P3 K3. Maksudnya jumlah P I KI ni sama dengan berapa? 0.3 darabkan berapa? 80% boleh buat juga sebagai 0.8 kan? Campur berapa ni? 0.4 darabkan berapa? 0.1 campur dengan 0.3 darabkan negatif 0.6. Saya nak tengok jawab berapakah jawapan ni. Awak campurkan. Ataupun ni samalah. Ni sama sebenarnya. So awak jumlahkan, awak akan dapat berapa persen atau berapa perpuluhan dia. Okey? Saya tinggalkan awak selama 10 minit. Dan nanti saya akan beri soalan untuk US pula ya. US punya produk. US water. Yang untuk normal ni awak tiru je saja. Tiru sahaja. Untuk week pun tiru saja, tapi ikut ni lah line ni. Dan lepas tu awak jumlahkan, awak akan dapat berapa sini. Okay? Ataupun cara kedua ni cara pertama. Cara kedua gunakan formula pun gini boleh juga. Cara atau cara ni. Yang mana mudah untuk awak lah. Okay. Siapa yang dah siap ni beritahu dah siap Tolong beritahu dah siap. Jadi tak apa, saya akan tolong untuk awak lah. Saya akan buat. Saya akan lengkapkan
Salam dari Paling Kedai, orang Paling. Hai, buat Kak Pineng, Waalaikumsalam Kak Pineng. Dan Alia Maisara. Salam buat Firdaus dan Kulai. Salam juga buat orang kota-kota. Salam juga buat orang kota Samarahan. Nama rumah ya. Bangga, dan jelas. Dah siap belum? Okey, dah siap. Okey. So awak yang ini awak galikan. Awak akan dapat galikan kolom 2 dengan kolom 3. Sini berapa peratus? 4%. Yang ini negatif apa? 60 kali 3 negatif 18%. So dia campur tolak. Awak akan dapat apa sini? 10%. Dapat tak 10%? Cuba. Ni pun sama Sini awak akan dapat sini 24% tambah 4% tolak 18%. Atau sinilah 0.24 tambah 0.04 tolak 0.18 dan awak akan dapat 0.1 ataupun 10%. Cuma satu saya nak beri soalan. Jadi cuba siapkan dulu yang ni. Lengkapkan. Betul lah awak? Betul Ada yang respon tak? Betul, sir. Ke tak buat?
Nak buat ke apa yang lain je? Dah buat dah. Betul. Main rosak saya. Saya buat ni salah. Alah, awak nak balik cepat ni. Cakap buat tak buat. Paper saya rosak, saya asyik terbuka. Contohnya kalau US pula, US Water. So kita ada sini strong, normal, weak. Weak pula. Lemah Ini ekonomi. Ni probability P1 and then K. Kosong ni 0.3, 0.4, 0.3. K dia ialah 15%, 10%, 5%. So sini PIKI. Ni. Senang je. Selesaikan berapa persen ni?
Saya dah siap. Siap Ha. Berapa persen ni? 10. Berapa? Berapa tu? 10. 10% juga Sini akan dapat 4.5%. 4%. 1.5%. Nanti saya akan masukkan gambar dia, gambar graf dia. Tengok kaji sekejap Kaji kita 5 minit lagi kaji untuk, tapi tak penting sangat ni. Cuma maklumat yang digunakan tu akan terjadinya graf macam gini Yang tadi yang saya nak cuba kaitkan lah. Kalau boleh kalau boleh awak buat graf ni sama macam ni lah daripada data yang diberi tu. Yang paksi atas tu probability tu maksudnya occurrence ni 0.1, 0.3, 0.4 expected tu return kalau 10% contohnya. Kalau awak tengok graf dia akan untuk US water tu dia lebih mencanak lah lebih orang kata lebih tight, lebih rapat Nanti saya tengok balik awak punya WhatsApp tu. Jangan tengok WhatsApp lain. Sama je lah. Ada masalah sikit saya punya tu. Okey, awak tengok kat graf. Graf tu tak berapa penting lah tak pernah keluar graf ni. Cuma awak boleh tahu yang US water tu macam mana dia boleh graf awak tengok kat awak punya group, awak punya WhatsApp tu. Macam mana dia boleh graf tu boleh ke atas, boleh mencanak naik lah. Meruncing gitu meruncing ataupun rapat kepada yang. So kalau yang rapat tu ialah US water. US water tu orang kata risk yang rendah lah berbanding dengan Martin Products. Okey. Risiko dia rendah. Sebab apa? Kenapa risiko rendah? Kenapa dia risiko rendah? US water sebab kalau yang Martin dia boleh rugi sehingga 60%. Awak tengok ni. Dia boleh rugi sehingga berapa persen? Rugi dia boleh rugi sehingga yang awak tengok sini ialah 60% ni. Ni risiko dia high risk. Martin ni high risk. Yang ini ialah low risk. Sebab dia kalau rugi pun tak sampai 60% kerugian dia. Okey, awak boleh tengok yang dalam WhatsApp yang saya beri tu untuk ni lah awak lebih faham tentang apa yang dimasukkan dengan probability, apa yang dimasukkan dengan rate of return. Okey, kita dah last formula dia tadi ialah apa? Ingat sebelum kita ada formula-formula lain untuk apa nama ni? Kita ada K hat sama dengan PI jumlah PI gerakkan dengan K I, ataupun mungkin R hat sama dengan
P masih sama. R. Dia tukar perkataan R dengan K. Ada setengah buku guna K. Ada setengah buku guna R. So dia akan gali setiap keadaan tu lah. Setiap tu kita ada pasangan dia. Kolom 1 dengan kolom 2 ni. Darabkan ni nama dia. Ini yang dinamakan apa? PI KI. Okey. Jumlah dia awak akan dapat sini 10%. Okey, saya nak tengok awak punya kehadiran ni. Okay. Kehadiran. Awak sebut agak tangan. Siapa yang dah habis tu, maksudnya boleh ni lah. Boleh beredar. Alright. Ada masa 4 minit. Awak ready bila saya panggil saja. Awak kata ya ke ataupun awak tulis ke. Okey. Saya akan panggil tiap-tiap orang. Saya tak nak cek seorang-seorang, penat lah. Penat nak fikir. Ahmad Aiman. Ada tak Ahmad Aiman? Tak ada kot. Tak ada. Aloysius. Ada sir. Ada, okey. Amirul Hakimi. Amirul Hakimi tak ada eh? Ada. Tak ada. Main kita punya. Boleh pakai. Andika Suradi. Yang lain ketua tu tengok lah. Aruvin. Ada sir. Okey, Harnineswari. Ada sir. Okey. Khairul Naziruddin. Ada sir. Okay, thanks. Madeline. Ada sir. Okay, thanks. Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf Harudin. Tak ada sir. Absent. Muhammad Rizwan. Ada. Muhammad Rizwan. Okay, ada. Muhammad Taufik. Ada sir. Okay, Muhammad Syafiq Stazwan. Muhammad Syafiq Stazwan. Absent Muhammad Aiman Saharim. Ada sir. Muhammad Daniel Fidaus. Siapa yang dah dipanggil awak boleh beredar Muhammad Daniel Fidaus. Ada sir. Okey. Muhammad Daniel Fidaus. Ada sir. Okey. Muhammad Izham. Ada sir. Muhammad Kamal Khairi. Ada sir. Okey, terima kasih Muhammad Sajwan. Ada sir. Okey, terima kasih Nazira Razak. Saya sir. Lain tu. Terima kasih. Okey, Nona Sarafina. Nona. Tak ada. Absent. Nur Maisara. Saya. Okey, Nur Razin. Saya. Okey, Nur Ain Atika. Saya sir. Okey, Nur Ainun Fadila. Saya sir. Okey, Nur Aisyah Nur Azmi. Saya sir. Okey, Nur Emilia Natasha. Saya. Okey, Nur Syafika. Terima kasih Nur Syafika. Nur Syafika Najwa. Tu Nur Syafika mana? Angkat tangan Nur Syafika mana?
Angkat tangan. Saya. Nur Aisyah Afrina. Saya, sir. Okey. Nur Atira Sajiman. Saya, sir. Okey, Nurul Amira. Nurul Amira. Nurul Amira ada tak? Ada saya tadi ada. Okey. Nur Fatin Audi, okey ada. Nurul Hazira. Nurul Hazira. Nurul Hazira tak ada eh? Saya, sir. Okey. Nurul Nazira Abdul Aziz. Ramai Nazira. Nurul Nazira. Saya, sir. Okey. Dua-dua ada, sir. Dua-dua ada. Ojiayu. Ojiayu. Ojiayu ada tak? Absent eh? Ada, sir. Ada. Piong Yanru. Ada, sir. Okey. Kuratul Fatimah. Ya, saya. Kuratul Fatimah. Okey ada. Rabiatul Adawiyah Sulaiman. Rabiatul Adawiyah. Tak ada eh? Siti Maisara Muhammad Isa. Saya, sir. Okey, Sofia. Saya, sir. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next class. So, awak buat sikit lah yang saya buat tu. So, next ground dan sebagainya. Okey, bye-bye. Terima kasih.